Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Amira binti Muhammad Amin, nombor matriks 275986 dari UUM PACE Johor Bahru. Pengenalan dan takrifan vandalisme. Perkataan vandalisme berasal daripada nama sebuah puak di Eropah iaitu vandal yang telah membinasakan kota Rom pada tahun 445 Masihi. Menurut Kamus Dewan, vandalisme merujuk kepada perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Vandalisme juga dikenali sebagai pugut atau pemukut atau laku musnah. Berdasarkan pengertian ini, vandalisme boleh diringkaskan sebagai perbuatan membuat perubahan di sebarang tempat dengan niat memusnahkan. Ciri dan faktor vandalisme di Malaysia. Golongan remaja merupakan golongan tertinggi yang terlibat dalam kegiatan vandalisme ini. Golongan remaja ini pula terdiri daripada pelajar sekolah. Masyarakat Malaysia mempunyai kefahaman tentang gejala vandalisme ini sebagai satu gejala yang mementingkan diri sendiri, perbuatan yang tidak bertanggungjawab serta kegiatan orang yang tidak memiliki rasa malu dan rasa berdosa. Selain daripada ibu bapa dan penjaga, rakan sebaya merupakan orang penting kepada remaja. Rakan sebaya boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang terutama bagi mereka yang menghadapi masalah dengan ahli keluarga. Terbukti juga remaja yang suka ponteng sekolah dan melepak menjadi dorongan utama kegiatan vandalisme bagi mengisi gejala dalam kegiatan melepak mereka. Golongan remaja lazimnya mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling termasuklah di media massa apatah lagi tanpa bimbingan dan tunjuk ajar yang sewajarnya. Kini, ramai ibu bapa sibuk dengan tugas masing-masing dan menyerahkan tugasan mendidik anak-anak kepada pengasuh atau penjaga ketika bekerja serta tidak memberikan pengawasan khusus berkenaan dengan aktiviti seharian anak-anak. Terdapat banyak laporan menunjukkan jenis vandalisme di Malaysia. Yang tertinggi adalah merosak, kedua tertinggi pula adalah menconteng atau grafiti, seterusnya diikuti dengan mencemar, membakar, mencuri dan menampal pelekat. Tujuan remaja melakukan vandalisme ini adalah untuk mencuri dan mendapatkan keuntungan daripada harta awam yang dirosakkan tersebut. Peralatan awam yang dicuri terdiri daripada peralatan yang diperbuat daripada besi iaitu logam yang mempunyai harga yang tinggi untuk mendapatkan duit. Tujuan vandalisme juga adalah disebabkan oleh sikap buruk remaja seperti sifat seronok untuk merosakkan. Sasaran kegiatan vandalisme dalam kalangan remaja ialah di taman perumahan dan banyak berlaku di taman kanak-kanak dengan kegiatan menconteng dinding, papan tanda, tandas awam, tong sampah serta merosak dan mencuri penutup longkang yang dipasang di taman permainan. Kemudahan membekalkan elektrik dan kemudahan peralatan komunikasi juga merupakan sasaran utama kegiatan vandalisme. Tumpuan peralatan ini dari segi merosakkan pondok telefon dan kabel wayar elektrik serta wayar telefon untuk mengambil logam yang terdapat pada wayar di kedua-duanya. Menara talian elektrik juga menjadi sasaran perosak dan pencuri logam. Peralatan sekolah merupakan kemudahan yang menjadi sasaran vandalisme dalam kalangan remaja. Peralatan yang biasanya menjadi sasaran remaja ini ialah bangunan sekolah itu sendiri seperti kerusi, meja, pagar sekolah, tandas dan alat flash dalam tandas. Selain itu, kemudahan di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA merupakan antara sasaran tertinggi kegiatan vandalisme. Kegiatan vandalisme ini berkait dengan bilik asrama, kerusi, meja yang disediakan oleh universiti, kunci pintu, alat pemadam api dan peralatan dewan kuliah. Kemudahan untuk kenderaan awam juga antara tempat kegiatan vandalisme sebagaimana yang dilaporkan oleh akhbar. Antara yang menjadi sasaran kegiatan ini ialah pada kemudahan kenderaan awam ialah pada papan tanda arah, peralatan kenderaan awam itu sendiri dan tempat menunggu bas. Akhir sekali, terdapat juga laporan yang menyatakan bahawa kemudahan stadium juga menjadi sasaran vandalisme, khususnya kerusi dalam stadium. Seterusnya adalah petikan akhbar berkenaan isu-isu vandalisme yang terjadi di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Umaruddin Muhammad alias nombor matrik 276077. Pada kali ini saya akan berkongsi tentang kesan-kesan isu vandalisme. Kesan vandalisme terhadap individu adalah individu menjadikan harta benda awam medium untuk melepaskan geram. Pelaku vandalisme biasanya merujuk pada individu yang ada masalah ketidakstabilan emosi. Dalam elemen jeri, emosi perlu dikawal agar dapat hargai harta benda awam.
Kebiasaannya, tujuan vandalisme tidak jelas dan untuk mengisi masa lapang. Maksudnya di sini, pelaku merosakkan harta benda awam saja-saja tanpa tujuan semasa sedang lepak dengan rakan-rakan. Okey, seterusnya, kesan terhadap masyarakat. Apa yang berlaku? Akan mencerminkan masyarakat yang mundur. Maksudnya di sini, negara yang maju, masyarakatnya sentiasa menerima pembaharuan dan penambahbaikan. Jadi, bila mana selalu merosakkan harta benda awam merupakan ciri masyarakat yang mundur, yang tidak menghargai. Next, akan memberikan ketidakselesaan penggunaan harta benda awam pada pengguna lain. Okey, sebagai contoh, masa kita lakukan aktiviti senam ringan di tempat mainan. So, di sini boleh mengundangkan kemalangan apabila guna peralatan yang telah rosak. Contoh lain seperti tandas awam diconteng. So, kita nak guna pun rasa tak selesa. Selaras dengan elemen jari, isu ini akan menggambarkan masyarakat yang mempunyai masalah rohani apabila tidak langsung mempedulikan perasaan orang lain, iaitu sikap yang mementingkan diri sendiri. Seterusnya, kesan terhadap negara. Apa yang berlaku? Akan menjejaskan imej negara. Dengan cara apa? Ini dengan melalui perspektif pelancongan atau masyarakat luar negara melihat budaya yang tidak sihat di negara kita. So, akan menimbulkan persepsi buruk. Okay, sebagai contoh, mural untuk tarikan pelancong dirosakkan. Bagi mereka, masyarakat di Malaysia ni mengamalkan budaya ketimuran, iaitu budi pekerti yang luhur, sopan dan santun. So next, peruntukan kewangan dibazirkan. Maksudnya sini, bila mana peruntukan yang sepatutnya boleh digunakan untuk pembangunan negara terpaksa digunakan untuk penyelenggaraan dan membaik pulih alatan kemudahan awam yang dirosakkan. So, kesan dari itu akan merencatkan plan-plan perancangan pembangunan negara di mana negara hanya perlu fokus membaik pulih kemudahan yang dirosakkan oleh individu yang tidak bermula ini. So, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syawal Hazanah bin Abdullah, nombor matriks 276277. Baik, terdapat beberapa kaedah dan juga solusi yang boleh diketengahkan bagi mengatasi masalah ini. Antaranya ialah melalui pendidikan. Pendidikan awal sama ada daripada kalangan pihak keluarga maupun pihak sekolah merupakan kaedah terpenting dalam usaha untuk membendung kegiatan tidak bermoral ini. Ibu bapa maupun pihak sekolah seharusnya memberikan penekanan agar anak-anak mereka dan juga para pelajar dapat menanamkan sikap tuntutan moral yang tinggi di dalam diri untuk menjaga dan juga menghargai kemudahan awam yang disediakan. Seterusnya, memperkasakan hubungan antara masyarakat. Selain keluarga dan juga pihak sekolah, ahli masyarakat juga perlulah menangani kegiatan ini dengan sikap tegur menegur dan juga nasihat menasihati. Jangan dibiarkan sikap tidak ambil peduli kerana ianya boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih teruk kepada harta benda awam jika ianya tidak dicegah daripada awal. Aktiviti kemasyarakatan juga perlu dilakukan seperti aktiviti gotong royong untuk mengecat contengan pada harta benda awam bagi memupuk kesedaran di kalangan remaja supaya tidak terjebak dengan kegiatan vandalisme itu. Seterusnya, menggunakan peranan media massa. Selain media massa berfungsi sebagai media hiburan dan juga sumber maklumat terkini, media massa juga seharusnya mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Media massa seharusnya memainkan peranannya kerana mereka mempunyai pengaruh yang kuat dari segi menanamkan kesedaran dan juga memperoleh kerjasama dan menyampaikan maklumat tentang vandalisme dalam apa jua bentuk rancangan yang tersiar dan juga yang terdapat di dalam media massa. Dan akhir sekali, melalui penguatkuasaan undang-undang. Ianya merupakan jalan terakhir bagi menangani gejala vandalisme ini. Penguatkuasaan dan pelaksanaan undang-undang perlulah dijalankan oleh pihak yang berkenaan secara tegas, telus dan saksama. Sebagai contoh, kerajaan juga bolehlah memperkenalkan dan juga menguatkuasakan hukuman yang baru, iaitu menetapkan pesalah-pesalah vandalisme ini untuk menjalankan kerja-kerja khidmat masyarakat, di mana mereka perlulah menggunakan pakaian seragam pesalah vandalisme agar menjadi pengajaran kepada diri mereka sendiri dan juga kepada rakan-rakan mereka di luar sana. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Izzuddin bin Muhammad Asri, bernombor matriks 276027. Jadi di sini saya akan membuat kesimpulan berkenaan topik yang telah dibincangkan mengenai isu vandalisme di Malaysia. Secara ringkasnya, pengertian vandalisme ialah perbuatan merosakkan atau memusnahkan kemudahan awam
atau harta persendirian tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang, sama ada perbuatan ini dilakukan secara persendirian atau berkumpulan. Kegiatan ini juga sering dilakukan oleh golongan remaja, terutamanya pelajar-pelajar sekolah, tidak mengira lelaki maupun perempuan. Apa yang penting ialah sikap vandalisme mengakibatkan pihak awam dan swasta mengalami kerugian kerana terpaksa mengeluarkan kos untuk membaiki dan menggantikan peralatan yang rosak. Isu vandalisme juga merupakan salah satu isu gejala sosial yang sering dilakukan oleh para remaja yang tidak mempunyai kesentunan. Mereka ini bersikap mementingkan diri sendiri sahaja kerana mereka merosakkan kemudahan awam tanpa memerhatikan akibatnya terhadap orang awam. Mereka ini juga tidak menyayangi dan menghargai harta benda awam. Memandangkan gejala sosial ini semakin berluasa di Malaysia, maka masyarakat wajar berusaha membendung masalah ini daripada menjadi barah di dalam masyarakat kita.